Saya menyerahkan majlis ini kepada moderator kita, iaitu Puan Syahnas Mehta binti Akhtar Ali. Dengan segala hormatnya saya persembahkan Puan Syahnas untuk mengacara dan memoderate program ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih mengucapkan kepada Puan Ariza. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan atas promosi beliau yang begitu bersemangat sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam gombak ontok. Okey, untuk pengetahuan para hadirin sekalian, ucapan gombak ontok itu merupakan tagline bagi kami warga pendidik, terutamanya di PPD Gombak ini. Terlebih dahulu, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini bagi menjalankan forum sempena program Showcase Transformasi Pendidikan peringkat PPD Gombak. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi memenuhi undangan kita pada pagi ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan keempat-empat ahli panel yang telah menunggu dengan penuh kesabaran dari tadi. Okey, baiklah. Di tengah-tengah barisan panel kita ini adalah ahli panel kita yang pertama, orang yang tak asing lagi bagi warga pendidik, terutamanya di PPD Gombak ini. Big Boss kami sendiri yang sanggup berpadang untuk menjalankan forum kita pada pagi ini. Beliau yang saya masukkan ialah Tuan Haji Sadruli bin Masrur, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Selamat pagi Tuan. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang kedua yang merupakan NYDP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia atau MPSM, iaitu Tuan Haji Kamarudin bin Kudong. Selamat datang Tuan Haji. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan seorang yang sangat berpengalaman dan pernah berkhidmat di Kementerian Pendidikan di PPD ini sendiri sebelum menjadi pengetua di SMK Tuanku Abdul Rahman. Dan beliau telah berada dalam dunia pendidikan ini lebih dari 32 tahun. Betulkan saya Tuan ya? Selamat datang Tuan, terima kasih. Baiklah, ahli panel kita yang seterusnya ialah Encik Abdul Halim bin Zakaria. Beliau merupakan Tuan Guru Besar SK Sungai Buloh dan merupakan pengerusi Majlis Guru Besar bagi daerah Gombak. Selamat datang Tuan. Okey, untuk pengetahuan semua, beliau juga sangat berpengalaman dan 32 tahun sudah bergelumang dalam dunia pendidikan. Sebelum beliau mula berkhidmat di SK Sungai Buloh sebagai Tuan Guru Besar, beliau pernah mencurahkan bakti di SK Taman Medan Talijaya, di SK Seksyen 1 Bandar Kirara sebagai penduduk kanan, begitu juga di SK Taman Desa 2 sebagai penduduk kanan 1 sebelum naik pangkat sebagai guru besar di SK Sungai Buloh. Okeylah, baiklah. Jika ketiga-tiga panel kita yang sebelum ini adalah jejaka-jejaka yang hebat-hebat belaka, di sebelah saya ni yang ayu, manis, comel, cantik cerita ni adalah wakil dari PIBKS. Okey? Sebelum ni kalau kita biasa dengar ialah PIBG. So, semua pun dah tahu PIBG tu apa dia. Dah kira dah bahasa-bahasa saya ni. Okey? So, beliau adalah wakil PIBKS. Untuk ketahuan semua, PIBKS ialah penglibatan di beberapa komuniti serta swasta. Okey? Beliau yang saya maksudkan ialah Puan Azian binti Muhammad. Selamat datang Puan. Yang merupakan walaupun masih muda ni, beliau adalah yang dipertua PIBG SK Rawang. Bukan main-main. Perempuan ni jadi yang dipertua PIBG ni. Selalunya lelaki. Baiklah. Sekolahku sejahtera. Itulah topik yang kita akan kupaskan pada hari ini. Seperti yang diketahui umum, peranan dan fungsi guru bukan sahaja menyampaikan ilmu kepada murid, tetapi berperanan untuk memastikan murid yang lahir dari sistem pendidikan negara kita ini mempunyai sahsiah serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang telah diterapkan di sekolah secara semulajadi. Oleh itu, pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun ini,
Guru Tunjang Sekolah Sejahtera telah dipilih sebagai tema. Dan perkataan sejahtera itu sendiri merupakan akronim yang menggabungkan 14 elemen nilai murni yang diterapkan kepada anak didik kita semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Jadi, untuk mengetahui apakah yang terdapat dalam 14 elemen tersebut, kita menjemput ahli panel kita yang pertama, iaitu Tuan Haji Sajoli, untuk menjelaskan dengan lebih lanjut apakah nilai yang terdapat dalam huruf S itu sendiri selain daripada Sajoli. Terima kasih, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Satnas Moderator yang saya hormati adik-adik panel, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekolahku sejahtera, kalau merujuk kepada saya, di Gombak ini ada 104 buah sekolah. Sekolahku sejahtera, hampir 125,000 murid, hampir 8,000 orang guru. Ini warga pendidikan di Gombak. Jadi sekolahku sejahtera. Jadi kita tanya pada diri kita sejauh mana sekolahku sejahtera, sebab kita nak pergi ke arah itu, matlamat kita untuk sekolahku sejahtera. Jadi S ini membawa maksud selesa, seronok dan selamat. Jadi selesa ini maksudnya persekitaran sekolah yang kondusif. Suka hadir ke sekolah kerana persekitaran yang orang kata boleh meningkatkan motivasi ke arah pada pembelajaran. Ya, selesa. Bila lepas selesa, ini selesa ni termasuklah kebersihan, keceriaan, sebagainya. Dia akan pergi pada impak nilai yang kedua, iaitu seronok. Bermakna seronok di sini kepada murid tadi, proses pembelajaran ini sampai kepada apa yang kita katakan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran di abad yang ke-21 ini, pembelajaran abad ke-21, ia lebih kita menggalakkan kepada berpusatkan kepada murid. Jadi murid seronok belajar. Murid seronok belajar ini apabila mereka menjalankan aktiviti pembelajaran, bukan setakat kaedah pembelajaran tradisional, cikgu bercakap, murid mendengar. Ya. Daripada sebuah buku yang saya baca bertajuk Ikigai, kalau seorang itu duduk melebihi 30 minit, bermakna tahap metabolisme akan drop melebihi 90%. Tetapi kalau belajar tadi dalam pembelajaran dia bergerak pada aktiviti, jadi mereka tak terasa pun waktu itu berlalu. Ya, ini seronok ke arah pembelajaran yang bermakna, ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan. Jadi dia sangat seronok. Mungkin kita ingat lagi lah masa kita sekolah dulu, apabila kita mula kebolehan mengeja dan membaca. Balik rumah pun tengok je surat khabar, kita nak membaca kerana kita dah boleh mengeja dan membaca. Jadi itu satu keseronokan. Dan yang ketiga ialah selamat. Sekolahku sejahtera mesti dalam tarma selamat. Kerana kita sebagai guru di sekolah terikat dengan tarma yang dipanggil sebagai loco parentis. Loco parentis ini ialah guru-guru pentadbir menggantikan ibu bapa semasa anak-anak itu berada di sekolah. Itu sebab peraturan-peraturan hari ini, selain daripada ibu bapa, pihak luar nak akses ke sekolah itu mesti melalui prosedur merujuk kepada pengawal keselamatan, diberi pas, boleh terus ke pejabat dan sebagainya. Jadi bermakna sekolah ini adalah satu kawasan yang dikawal.
Selain daripada itu juga persekitaran sekolah itu perlu dikenal pasti, seperti tidak adanya tapungan air, jentik-jentik dan sebagainya, kerana kita maklum akan risiko dengue. Kalau ada jentik-jentik, ada nyamuk Aedes, kemungkinan pelajar kita, semua warga yang ada di sekolah itu ada risiko diserang penyakit dengue, demam dengue yang sangat bahaya. Jadi itu yang pertama, iaitu S, selesa, seronok dan selamat. Saya serahkan kepada Puan Sanas. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Haji. So, itu adalah akronim yang pertama, iaitu huruf S yang membawa kepada perasaan selesa untuk anak-anak kita pergi ke sekolah. Bila dia berasa selesa berada di sekolah, tentulah dia berasa seronok untuk belajar. Okey? Di samping itu, dia juga dan kita sebagai ibu bapa sendiri akan merasa selamat untuk menghantar anak-anak kita ke sekolah. So itulah yang dimaksudkan kesimpulannya ya Cik ya, bagi huruf S itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita ke huruf yang kedua, iaitu huruf I. Jadi untuk menjelaskan apakah nilai yang terdapat pada huruf I ini, saya persilakan ahli panel kita yang kedua, iaitu Tuan Haji Kamarudin bin Kuno. Dipersilakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Puan Shahnaz sebagai moderator, yang bersama Tuan Haji Saiduli dan juga rakan-rakan moderator yang lain. Okey. Sebelum saya menyentuh tentang kataan I itu tadi, iaitu etika dan juga dan etika dan juga satu lagi elemen yang seterusnya, saya nak kembalikan balik kepada apabila dikatakan sebagai sekolah sejahtera. Mungkin nanti ada yang confuse pula dengan My Sejahtera. Sebab My Sejahtera itu adalah aplikasi tentang COVID. Ini kita nak balik kepada sekolah sejahtera. Okey, apabila saya katakan tentang etika, bila kata etika ni, ia membawa kepada watak ataupun iaitu sesuatu yang berkaitan dengan prinsip ataupun panduan individu ataupun kumpulan bagi memutuskan apa yang baik ataupun apa yang buruk. Jadi bila kita kata etika dalam sekolah sejahtera, ia merangkumi nilai akhlak dan juga moral. Okay? Apa yang dikatakan kalau kita tengok balik etika dalam My Sejahtera saya sebut pula kan, saya pun dah tersebut My Sejahtera dalam sekolah sejahtera, iaitu membawa maksud pegangan yang teguh kepada nilai-nilai akhlak dan prinsip moral, khususnya dalam aspek integriti. Itu yang dimaksudkan tentang etika dalam sekolah sejahtera, di mana elemen etika ini yang diterapkan dalam sebuah aktiviti akan memberikan impak yang tinggi dalam mensejahterakan sekolah. Sebagai contoh, tentang kehadiran murid. Etika ini memainkan peranan untuk kita memastikan bahawa perjalanan sekolah akan menjadi lebih teratur dan juga dapat berjalan dengan lancar. Sebab saya kata tadi, bila kata etika dia melibatkan akhlak dan moral. Dan bila kita sebut juga sekolah, dia melibatkan satu institusi yang ada organisasi di sendiri, yang dia melibatkan murid, guru dan keliling. Jadi kalau kita tidak mengamalkan etika yang baik, dia akan jadi masalah. Contohnya kalau murid-murid yang tidak hadir. Jadi kalau ketidakhadiran ini boleh mengganggu proses PDP ataupun proses sejahtera dekat sekolah. Dan bila dikata etika ni bukan sahaja berada kepada murid, tetapi dia juga dilaksanakan kepada organisasi ataupun badan-badan yang lain. Contohnya pekerja kebersihan, kalau mereka tidak ada etika, mereka tidak akan dapat menghasilkan satu kerja yang berkualiti dan tidak akan dapat, tadi macam Tuan Haji Saudi dia kata, sekolah yang selamat, yang seronok dan sebagainya. Okay? Selain daripada etika, ada satu lagi ialah elemen
E juga iaitu elemen empati. Empati ni dia lebih dalam daripada simpati. Kalau simpati ni kita cakap tengok ala kesiannya, boleh sebut tu lah. Tapi empati ni kita lebih dalam lagi. Apa yang dikatakan dengan empati ni tadi ialah keupayaan untuk menyalami dan juga memahami perasaan atau emosi orang lain dengan meletakkan diri pada tempat mereka. Kita cuba menyelami apa yang mereka alami. Di mana berbeza dengan simpati ni tadi? Di mana kalau saya lihat pengalaman empati ni di sekolah saya dah, terutamanya masa musim PKP dulu, musim PKP yang pertama, bila kita masukkan PDPR, saya dapati ramai pelajar-pelajar saya yang hilang masa kita buat PDPR. Jadi saya buat kajian lah. Saya kata kenapa? Rupanya bila kita pergi, ramai di sekolah SMP Tunku Nur Rahman tu, dia terdiri daripada golongan B40 ke bawah. Mereka tidak ada gadget, dia tidak ada alat-alat untuk mereka bersama-sama melaksanakan PDPR. Jadi kami di sekolah mengambil inisiatif mohon bantuan lah. Jadi kami dapat mengumpulkan sedikit bantuan kewangan dan kami belikan handphone ataupun sediakan line internet dan sebagainya. Alhamdulillah, selepas bila kita buat begitu, kita menyelami apa yang ada pada mereka tu, akhirnya sekolah Tunku Nur Rahman peratus kehadiran PDPR amat tinggi. Kita dah mencapai hampir 90% lebih. Yang tak ada itu memang tak ada lah, itu biasa. Dekat sekolah yang memang tak berminat, itu kita tak boleh buat. Tapi yang betul-betul berminat, kita dapat hampir 90%. Pelajar yang tak ada handphone, kita carikan handphone. Alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan PIBG dan sebagainya. Pelajar yang tak ada akses internet, kita sediakan SIM cardnya. Okay? Dan bila PKP yang kedua itu, semua pelajar-pelajar dah tak ada. Bukan sahaja pada pelajar, tapi empati ni kita turunkan juga kepada kumpulan yang lain. Contohnya pada kantin. Kantin dia tak ada berniaga, tapi inisiatif daripada kerajaan, macam mana mereka mengatakan, oh mereka ni tak berniaga. Pihak kementerian sendiri kata bagi pula percuma ataupun tidak lagi mengenakan sewa kepada mereka. Sehinggalah sekarang itu menunjukkan empatinya pihak kementerian kepada mereka. Jadi empati ni bukan saja terlibatkan kepada semua yang ada dalam itu. Jadi saya percayalah. So konsep ataupun elemen yang disenaraikan dalam sekolah sejahtera ini memang amat membantu. Okay? Jadi itu dua P yang saya sebutkan pada pagi ini. So saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih Encik Kamarudin atau Haji. Daripada dua huruf ini, so bolehlah kita mengambil cakna bahawa bagi huruf S lebih kepada luaran, iaitu rasa selamat, rasa seronok dan juga rasa sejahtera. Okey, untuk selamat, seronok dan selesa. Maaf, gemuruh. Apa nama? Lebih kepada luaran. Tetapi bagi huruf E pula lebih kepada dalaman. So kita berharap di akhir sesi persekolahan pelajar-pelajar kita ni, apabila pelajar yang kita hasilkan nanti adalah pelajar yang mempunyai etika, boleh menjiwai, boleh mendalami terutamanya rukun negara, boleh mematuhi rukun negara kita, dan juga mempunyai nilai empati seperti yang Pak Haji sebutkan tadi, bukan sahaja kepada sesama manusia tetapi kepada alam sekitar itu sendiri. Okay, dengan kes-kes yang berlaku, penderaan pada haiwan, penderaan kepada alam sekitar. So kita berharap agar sifat ini dapat dipupuk dan disumai kalangan anak-anak kita nanti. Okey, baiklah. Seterusnya bagi huruf J, iaitu jati diri, akan dikupas lagi oleh Encik Abdul Halim. Dipersilakan. Terima kasih Puan Syanas, yang dihormati Tuan PDPD, Tuan Nisa Julfi, Barisan Panel, para tetamu, tuan-tuan dan puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, konsep jati diri di dalam
14 elemen sekolah sejahtera yang telah diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita, iaitu prinsip serta pegangan yang membentuk identiti dan karakter diri dalam mencorakkan kepribadian unggul. Jadi saya tertarik di sini. Kalau tadi Tuan Haji Saduri, Tuan PBPD mengatakan, kalau kita nak melihat sekolah itu selesa, sekolah itu selamat, sekolah itu sehat, jadi kita melihat kepada sekolah. Tetapi bagi elemen yang keenam ini ialah jati diri, kita melihat kepada batang tubuh pelajar itu sendiri. Bukan sahaja kita melihat kepada diri pelajar itu, tetapi kita melihat kepada diri guru-guru kita atau pemimpin kita yang berada di sekolah. Alhamdulillah, dalam bulan kebangsaan ini yang kita sambut, kita boleh melihat sejauh mana jati diri yang ada dalam diri anak-anak kita, sejauh mana jati diri yang ada dan semangat patriotisme yang ada dalam diri anak-anak kita di bangku sekolah rendah, bagi saya, dan juga di bangku sekolah menengah. Kita boleh lihat, kalau tadi Tuan Haji Saduri melihat sekolah, jadi kita melihat kepribadian murid. Jadi jati diri ini melihat kepribadian murid, bagaimana dia dijelmakan sehingga menjadi seorang murid yang kita katakan sesuai dengan falsafah pendidikan negara, yaitu untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis, bukan sahaja dari segi intelek, tetapi dari segi jasmani, dari segi emosi, dan juga dari segi rohani. Kita bimbang kerana konsep jati diri ini merupakan satu konsep yang sangat penting di negara kita. Memandangkan negara kita merupakan negara Malaysia yang kita cintai ini terdiri daripada berbagai agama, bangsa, budaya, adat dan sebagainya, maka jati diri itu merupakan satu elemen yang sangat tinggi. Di sinilah yang kita ingin tampilkan kepada anak-anak kita di peringkat di sekolah rendah lagi, supaya mereka ada satu jati diri yang sangat unggul. Kita tak mahu anak-anak kita, maaf kata, di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, mereka ini adalah anak-anak kecil yang mudah terpengaruh, yang mudah terikut, yang mudah mengikuti elemen-elemen ataupun budaya-budaya yang mereka fikirkan menyeronokkan. Jadi perlu ada elemen jati diri dalam diri anak-anak ini, supaya mereka tahu asal usul mereka, supaya mereka tahu budaya mereka, supaya mereka tahu adat dan agama mereka. Bila ada jati diri dalam diri mereka, mereka akan dapat berfikir dan bertindak dengan cara yang betul. Bagi saya, jati diri ini merupakan salah satu daripada perisai dalam diri kita, perisai yang paling unggul, yang paling ampuh, supaya kita tidak diganggu gugat oleh anasir-anasir luar, oleh budaya-budaya luar yang boleh mencorakkan jati diri anak-anak kita yang unggul. Itu saja. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan. Saya amat tertarik dengan apa yang telah Tuan kupaskan sebentar tadi. So, pada pendapat Tuan, cabaran kita sekarang ni sangat besar, terutamanya dengan adanya cabaran dari media sosial yang berada di ujung jari mereka. So, bagi kita, warga pendidik, dan bukan setakat warga pendidik sahaja, ibu bapa di luar sana juga perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk memupuk jati diri dalam diri anak-anak kita sendiri. Okey? Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Tuan atas kupasan sebentar tadi. Kita teruskan dengan dua lagi huruf, iaitu ni dia bagi banyak sikit huruf A dan juga huruf H. Okey? Dipersilakan Puan Iza. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Haji Saduri dan barisan panel. Itu juga dengan moderator. Bercakap pasal huruf A,
Macam tadi S Cik Selatan Sajuli, A Aziana. Okey. Adab. Mengikut kata tuan tadi, sesungguhnya zaman sekarang memang susah sikit lah kita nak ajak anak-anak duduk dengan kita, ajak berkomunikasi. Dan secara tak langsung, kalau kita cakap pasal adab, dulu kalau ingat lagi, nak jumpa cikgu tu, kalau boleh kita elak. Betul tak? Tapi bila jumpa, kita salam, kita hormat. Cuma sekarang ni, pengguna belajar, dia macam cuba jarakkan diri kita dari cikgu. So kita, kalau boleh, sebagai parents, sebagai bapa, terapkan perasaan macam sayang cikgu. Jumpa cikgu, tunduk. Macam apa, hormat. Sebab parents sebenarnya mainkan peranan yang sangat penting juga kat rumah. So pada saya, adab ni memang perlu diterapkan kembali secara lisan, secara praktikal. Tunjukkan anak macam mana kita jangan depan orang macam mana nak duduk. Kalau sekarang bukan nampak macam they are just contoh dan that kind of lead direction kan. So pada saya rasa perlu diterapkan kembali supaya generasi yang akan datang akan lebih rasa hormat, rasa sayang pada orang lebih tua. Jadi bila kita ada adab, jadi secara tak langsung akan timbul perasaan hormat menghormati, respect. So bila hormati antara satu sama lain, kita menggalakkan mereka hidup secara harmoni. So diorang kalau nak buat apa-apa pun akan fikir akibat daripada terus buat not thinking kan. So bila ada harmoni tu, bila pergi sekolah dia tak rasa takut. Dia akan rasa seronok pergi sekolah sebab cikgu pun sayang dia, cikgu welcome dia, itu dengan kawan-kawan. So pada saya, perkara ni kita perlu terapkan kembali untuk anak-anak terus rasa ada antara satu sama lain, tidak kira sama ada dengan guru dan rakan sendiri, dan ini akan terus membawa mereka ke arah harmoni sama-sama pergi sekolah dengan rasa gembira dan ceria. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Azian. Itu adalah pandangan dari sudut pandang seorang ibu. Okey, bagaimana kita nak menerapkan nilai adab, sopan dan harmoni di kalangan anak-anak. Kerana kita ada masa sikit lagi sebelum kita mengakhiri pusingan yang pertama. Saya buka kepada tiga-tiga ahli panel ini. Adakah ingin nak tambah sedikit berkaitan dengan adab, sopan dan harmoni ini dalam konteks kita di sekolah ini sendiri? Baik, dari segi adab dan harmoni, dua yang terkait rapat, mempunyai korelasi yang sangat rapat. Jadi ia juga adab dan harmoni ini merujuk juga kepada komunikasi. Jadi sebagaimana surat arahan yang terbaru, iaitu etika komunikasi pegawai perkhidmatan pendidikan, semua kita lah yang bergelar DG ni, untuk tidak berkomunikasi dengan ada elemen prejudis, elemen yang merendahkan, elemen yang ke arah mengecam, menghina dan sebagainya. Jadi diminta kita mengelakkan perkara-perkara itu. Ini bertujuan supaya untuk mengukuhkan kita adab dan harmoni. Bagi saya, bila kita bercakap tentang adab sopan, kita selalu diingatkan, kita selalu mendengar perkataan, kalau ingin orang hormat kita, kita perlu hormat orang terlebih dahulu. Itu sangat penting. Bagi saya, adab sopan ini bukannya tanggungjawab yang perlu diletakkan pada diri guru ataupun ibu bapa. Adab sopan ini perlu kita letakkan pada setiap diri masyarakat. Kerana kita seringkali macam Tuan Haji beritahu, berhadapan dengan masyarakat. Jadi perlu ada adab dan sopan semasa kita berkomunikasi. Kita sering menceritakan, kita sering memberikan contoh bagaimana sebuah negara Jepun boleh melahirkan rakyat yang beradab sopan. Alhamdulillah saya tak pernah pergi ke sana,
memang tinggi dan adab dan sopan mereka. Kenapa? Kerana seluruh institusi masyarakat, daripada ibu bapa, anak, guru-guru, pemimpin dan sebagainya, mengamalkan adab sopan dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi yang beradab sopan, maka kita sebagai masyarakat perlu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada adab sopan ini. Okey. Nak apa lagi? Tak boleh. So itu yang dimaksudkan dengan kepimpinan dan teladan itu aja. So kita tunjuk, budak ikut. Okey. Baiklah. Alhamdulillah kita telah selesai pusingan yang pertama dan kita telah berjaya mengupas 5 huruf iaitu S, E, J, A, H. Dan kita telah masuk ke pusingan yang kedua untuk mengupas 4 lagi huruf yang terdapat dalam perkataan sejahtera itu sendiri. Alhamdulillah. Okey, seterusnya bagi huruf T. Dia memandangkan huruf S dan huruf T ni dia banyak-banyak, so kita berikan kepada orang yang hebat di kita. Dipersilakan Tuan Haji untuk mengupaskan elemen yang terdapat dalam huruf T. Baik. Jadi bagi huruf T ini, dia membawa maksud teliti dan tekun. Jadi teliti ini merujuk kepada budaya kerja dan budaya belajar. Jadi dalam budaya kerja melibatkan pentadbir, melibatkan guru-guru, dan budaya belajar pula melibatkan pelajar, murid-murid, tekun belajar. Jadi dalam teliti kita ambil contoh dalam persediaan rancangan mengajar. Kan dibuat secara, orang kata dalam bahasa orang kampung saya, sembrono, sembarene. Perlu melihat kepada penjajaran kurikulum, perlu melihat kepada bagaimana nak diselaraskan dengan tekangan tempoh pembelajaran yang sekarang yang dah tak kembali kepada Januari Disember. Dah lari semua. Jadi ini dikatakan teliti. Jadi perlu pemantauan, bimbingan bagaimana perkara ini nak dilaksanakan. Itu juga dengan pentafsiran dalam bilik darjah. Guru perlu teliti melihat perkembangan murid-murid semasa pembelajaran. Mana murid yang boleh menguasai, mana murid yang di peringkat maju, di peringkat sedang lama, dan di peringkat yang perlu dibimbing. Dekat sinilah guru menukar kepada pendekatan pembelajaran terbeza tadi. Itu sebab masa pembelajaran itu guru perlu kata bergerak daripada satu meja ke satu meja murid itu melihat proses pembelajaran mereka. Dan itu dikatakan tricky tadi. Sebab kalau pentafsiran berasaskan sekolah ini, rumusan saya, semua murid yang hadir ke sekolah akan berdaya. Itu pentafsiran berasaskan sekolah. Sebab dia melalui proses pembelajaran. Dan tekun ini ialah dari segi behavior murid itu semasa pembelajaran. Mungkin kalau dulu kejayaan murid itu merujuk kepada peperiksaan PT3, peperiksaan yang ada tinggal sekarang SPM. Ada murid yang behavior pembelajaran itu tekun, tetapi dalam secara bertulis ini dia agak ada kelemahan dekat situ. Tetapi dalam dunia pekerjaan, ketekunan itu sekarang pentafsiran berasaskan sekolah telah pun melapor. Ini yang dikatakan satu proses pentafsiran yang bersifat holistik. Jadi saya menyuruhlah kita semua daripada peringkat PPD, pentadbir sekolah,
guru, ibu bapa, kita tekun. Peneliti dan tekun kalau rujuk pada visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu peranan kita sekarang ini adalah pendidikan yang berkualiti. Yang kita buat semua ni, kita duduk, kita bincang ke arah satu proses pendidikan yang berkualiti. Kerana kita nak insan yang terdidik. Kita mungkin suatu masa nanti kita dah tak ada, tetapi zuriat yang kita tinggalkan itu adalah kalangan insan yang terdidik dan untuk sebuah negara yang sejahtera. Nampak? Itu doa kita, hari-hari kita berdoa supaya anak cucu kita, zuriat kita akan berada di sebuah negara yang sejahtera. Setakat kita bersama. Terima kasih Tuan Haji. Dalam sekali kupasan itu. Perlu mengambil masa untuk saya mencakna apa yang Tuan Haji cuba sampaikan. Okey, itu adalah elemen yang seterusnya, iaitu huruf T yang terdapat elemen tekun dan teliti. Walaupun nampak macam remeh benda ni, tekun, teliti, tetapi impaknya macam Tuan Haji sebutkan tadi itu sangat besar. Dan ianya it takes a very long time to see that particular impact. Kau putih pula. Baiklah. Okey, huruf yang seterusnya iaitu huruf E, eksplorasi. Okey, eksplorasi ni saya sendiri pun kurang pasti. So, dimohon Tuan Haji Kamarudin untuk memperjelaskan. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Puan Shahnaz. Saya dapat lagi E yang ketiga. Saya ingat hari ini saya dapat E juga, tapi insyaAllah bukan F. Okey, bila kita katakan eksplorasi, iaitu menanamkan rasa kecintaan untuk meneroka ilmu yang bermanfaat dan terus berusaha meningkatkan kefahaman serta menguasai ilmu berkenaan. Jadi ini penting sebenarnya. Pelajar-pelajar perlu explore tentang ilmu yang mereka dapat. Sebab itulah Kementerian Pendidikan dia sekarang telah beralih daripada pentaksiran ataupun kita panggil dia sebagai exam oriented kepada PBD yang Tuan Haji cakap tadi. Ini supaya memberi peluang kepada guru, kepada pelajar untuk explore sesuatu perkara. Explore ni sekarang macam-macam kaedah. Kalau kita lihat sekarang, kita tekan saja pegang, kita dapat bermacam-macam maklumat. Ini yang patut kita dedahkan kepada pelajar. Kalau tuan-tuan buka saja Google, sebut nama Kamarudin Kudung, saya ingat banyak tentang saya ada dalam tu. Alhamdulillah, benda-benda yang baiklah. Jadi benda-benda ini perlu. Dan dalam dunia pendidikan sekarang ini yang paling penting, untuk kita melahirkan pelajar-pelajar atau melahirkan tenaga ataupun melahirkan murid-murid yang intelek, yang banyak, yang berilmu pengetahuan. Jadi perkara ini bukan satu benda yang mudah. Di mana kalau kita nak menghasilkan pelajar-pelajar yang boleh explore, guru-guru pun mestilah ada ilmu tentang ini. Kita kalau sebagai guru, kita pun terpaksa berubah daripada yang tak tahu kepada yang tahu. Kalau dulu mungkin ada guru-guru yang nak pegang mouse pun macam pegang gajah. Jadi saya pun masa kat sekolah pun inisiatif saya pertama, saya tanya dulu cikgu, siapa yang tak ada komputer? Jawapannya jangan terperanjat. Separuh daripada cikgu sekolah saya tak ada komputer. Saya pelik juga mula. Tapi akhirnya bila saya bagi tahu bahawa itu penting, itu bukan saja komputer, belum tanya handphone lagi. Saya kata bukan saya nak ada handphone yang mahal, tetapi sekurang-kurangnya mestilah ada handphone yang boleh, yang terkini, yang boleh kita masukkan program-program terkini. So alhamdulillah bila saya sendiri pun latih guru-guru, mungkin dengan bantuan-bantuan daripada kita dekat PPD pun sendiri kita ada unit teknologi sendiri. So kita melatih guru-guru kita yang mahir dalam bidang teknologi ini supaya mereka boleh apply atau boleh gunakan dalam kelas. Sebab
kemahiran ICT ni kalau tak ada, kita susah untuk nak explore sesuatu perkara dan dalam kelas lah. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar sekarang kita kena bagi dia satu sistem pendidikan yang menyeronokkan. Sebab bila dah explore sesuatu, explore ni bukan sahaja berada di dalam internet. Mungkin kita boleh bawa dia keluar, tengok keadaan alam sebenarnya. Itu pun salah satu daripada explore juga. Di mana peranan pendidik ini perlu digembling untuk memastikan murid ini cinta dalam meneroka ilmu pengetahuan. Ini agak-agak macam saya kata tadi, kalau kita sendiri tidak ada ilmu ataupun tidak ada kemahiran tertentu, macam mana kita nak mendidik murid kita supaya cintakan kepada sesuatu dalam meneroka ilmu pengetahuan. Kalau kita sebagai guru sendiri pun tak tahu menggunakan ICT, tidak menerbitkan ataupun tidak menghasilkan apa-apa penulisan dan sebagainya, bagaimana kita nak jadikan kita punya murid sebagai seorang yang cinta tentang ilmu pengetahuan? Jadi saya mohonlah, dengan adanya sekolah sejahtera ni, kita juga ambil peluang. Kita kena menilai sendiri diri kita sebagai pendidik ni, dekat mana kekurangan kita, untuk kita betul-betul menghayati apa yang ada pada sekolah sejahtera. Sebab saya fikir ini penting untuk kita mendidik, untuk kita melahirkan izan yang cemerlang dalam seperti falsafah pendidikan kebangsaan tadi. Ilmu tu kena ada pada diri kita sendiri. Barulah kita boleh meletakkan ataupun boleh kita merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan tadi. So setakat ini dulu. Okay, terima kasih Tuan Haji. Boleh tak kalau saya katakan untuk ini, eksplorasi ni, saya nak kaitkan dengan bencana yang menimpa dunia baru-baru ini, iaitu penyakit COVID-19, dikaitkan dengan eksplorasi ni. So bagi saya dia ni macam kata orang kampung saya, a blessing in disguise. Kalau tak adanya COVID ni, saya rasa cikgu-cikgu kita tak explore dunia IT ni. Okey, tetapi dengan, bukanlah nak kata bagus ada penyakit ni, tetapi macam mana kita nak survive untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita. So kita explore benda yang dah ada di depan mata yang tak pernah diguna pakai sebelum ni, untuk menyampaikan juga ilmu itu kepada anak kita. So sekarang ni cikgu-cikgu kita semua sekarang ni semuanya dah hebat-hebat IT belakang. Okey, termasuklah barisan yang berada di hadapan ni. Tuan Haji pun yang walaupun dah sampai ke Mission, tak lama lagi tu pun sangat mahir dengan dunia IT. Okeylah, untuk huruf yang seterusnya, the second last, okey, iaitu huruf R, rational. Saya jemput Encik Abdul Halik untuk menguraikan. Terima kasih Tuan Moderator. Nampaknya hari ini saya malam tadi terpaksa mengkaji, kerana bagi saya dua elemen yang diberikan kepada saya ini merupakan dua elemen yang sangat penting di dalam sekolah sejahtera, iaitu elemen yang akan saya perkatakan ialah rasional. Kalau tadi kita melihat jati diri dalam diri anak-anak kita, maka elemen rasional ini kita lihat dari segi intelek anak-anak kita, kerana rasional sangat berkait rapat dengan akal dan fikiran. Rasional sangat berkait rapat dengan akal dan fikiran. Dan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita memang menitik beratkan elemen rasional ini, kerana elemen rasional ini merupakan satu elemen yang sangat penting di dalam sekolah sejahtera. Itu sebab dalam pelancaran baru-baru ini dia melibatkan Kementerian Dalam Negeri di dalam pelancaran sekolah sejahtera. Dia memperkatakan tentang kes buli yang berlaku. Menteri Kanan Pendidikan memberi contoh kepada kita. Saya sendiri tersentuh hati, iaitu kes yang berlaku kepada Allahyarham Zulfarhan, seorang pelajar di Universiti Pertahanan Negara kita yang telah meninggal dunia kerana dibuli dan juga
diseksa oleh rakan-rakannya sendiri. Sangat penting kalau kita sebagai pendidik tidak merasakan bahawa kes itu memberi satu tamparan hebat kepada institusi pendidikan kita. Saya kata kita rujuk balik jati diri kita sebagai seorang pendidik mungkin telah terkurang sedikit. Bagi saya, kes Zulfarhan merupakan satu kes yang memberikan tamparan hebat kepada kita sebagai pendidik. Seolah-olah kita gagal untuk memberikan satu pendidikan yang sempurna kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sanggup melakukan perkara yang di luar daripada kemampuan dan akal fikiran kita. Anak-anak yang belasan tahun sanggup menyeksa dan akhirnya menyebabkan kematian kepada rakan sekolahnya. Ya. Jadi saya rasakan contoh yang diberikan oleh Menteri Kanan Pendidikan itu merupakan contoh dan memberi tamparan yang hebat kepada warga pendidik, agar kita sama-sama memastikan bahawa elemen rasional ini diberikan penekanan yang sangat penting kepada anak-anak kita, supaya tindakan anak-anak kita apabila mereka dah dewasa nanti, bila mereka nak bertindak, mereka kena berfikir menggunakan akal yang betul dan akal yang sihat. Jadi kalaulah anak-anak kita dapat terapkan dengan elemen rasional ini, mendidik anak-anak kita berfikir dengan cara yang rasional, saya yakin, saya percaya, saya sama-sama berdoa agar negara kita boleh menjadi negara yang sejahtera, negara yang selamat, negara yang kita seronok tinggal di bumi berkuasa. Itu saja. Terima kasih Tuan. So dalam arti kata lain, rasional ni berkait rapat dengan cara pemikiran anak kita. Okey, maksudnya sebelum mereka mengambil apa-apa tindakan, mereka harus berfikir secara rasional. Okey, sebelum mengambil sebarang keputusan. Terima kasih lagi sekali Tuan. Baiklah, ke huruf yang terakhir. Okey, iaitu huruf A, artikulasi. Ya, kalau tadi Puan Azian dapat huruf A, Puan Azian, yang ini pun huruf A lagi sekali Puan Azian. Minta maaflah Encik Kamarudin sebab tak ada huruf K kat sini. Ada huruf E dia dapat kat Encik Kamarudin. Okey, baiklah, kita ke huruf yang terakhir. Dipersilakan Puan Azian. Okey, terima kasih. Artikulasi. Saya masa mula-mula dapat artikulasi ni pun saya tak berapa faham. Tapi saya Google dan cuba untuk faham maksud dia. Dia mengenai keupayaan untuk mengolah serta menyampaikan pandangan, pujahan atau huraian tentang sesuatu perkara dengan jelas dan teratur berdasarkan fakta. So dari sini saya rangkumkan kita nak didik anak-anak kita ni macam bagi outspoken, okay? Bagi dia berani untuk bersuara, berani untuk berikan pendapat dan berani untuk memberi segala idea untuk sama-sama dia bincangkan dengan kawan-kawan sekolah dia. So di sini saya rasa para pendidik atau para guru boleh bina semangat ataupun keyakinan diri pada anak-anak ni untuk mereka bersuara dan menyampaikan ideologi mereka semasa kita benarkan mereka berdiri dan bercakap macam public speaking. So bagus lah bagi saya benda ni. Jadi bila saya teliti 14 huruf yang kita rangkumkan tadi, saya perasan mungkin dia mewakili 14 jalur bernilah. Sebab mungkin semangat Malaysia kata kita nak sambung merdeka. So saya rasa it's a very good thing lah untuk kita terapkan kembali kepada anak-anak untuk mereka faham apa maksud setiap huruf tu, supaya dia dapat praktikan, dapat diserapkan, dan alhamdulillah kita tahu kita dapat lahirkan generasi yang terbilang akan datang, insyaAllah. Terima kasih.
jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Azian. Ini tak sia-sia lah kan memberi blog tu. So sekurang-kurangnya Puan tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia pendidikan kita ni. Baiklah, jam macam cerita piramid pula. Jam menunjukkan pukul 11.50. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya buka kepada ahli panel sekiranya ingin menambah bagaimana. Okey, saya nak sambung sikit lagi. Sebab bila kita tengokkan ke 14 elemen tadi, sebenarnya yang penting kat sini adalah guru adalah sebagai pencetus kepada ilmu yang kita nak tadi, di mana dan juga murid dapat menghayati dan juga mengamalkan nilai dan juga membuat keputusan sendiri. Itu penting. Ini yang dikatakan murid belajar, guru mengajar. Dua. Dan kalau kita dapat rangkumkan apa yang ada dalam sekolah sejahtera, iaitu penekanan konsep sekolah sejahtera ini adalah untuk memastikan anak-anak kita yang lahir daripada sistem pendidikan negara dapat bersaing dan mampu berdaya saing pada peringkat dunia. Ini yang dicita-citakan. Kalau kita lihat sekarang, sebagai pengalaman saya lah dekat lembaga pepesaan dulu, mungkin ramai yang kata dalam sistem pepesaan kita tak cantik lah, exam kita ni exam yang tak teratur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, bila sebut saja pepesaan SPM, seluruh dunia mengiktiraf sebab keputusan yang dikeluarkan ataupun pepesaan yang dibuat adalah berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Sebab benda itu bukan suatu benda yang simply kita keluarkan. Jadi inilah dia kekuatan yang ada dekat Kementerian Pendidikan, yang mana kita perlukan kefahaman yang daripada masyarakat lah, kefahaman tentang pendidikan yang ada dekat negara kita. Kita tak mahu nanti bila kita tak jelaskan perkara ini, ramai yang masyarakat menganggap bahawa Kementerian Pendidikan ni tidak ada satu visi yang jelas. Tapi sebenarnya apa yang kita laksanakan selama ini adalah mengikut peraturan ataupun aliran pendidikan yang diamalkan di seluruh dunia. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Okey, sebelum kita kepada soalan kuis yang diwar-warkan pada permulaan forum tadi, kita buka kepada open to the floor. Okey, sekiranya mempunyai sebarang soalan berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu sekolah sejahtera. Silakan sekiranya mempunyai sebarang soalan. Ya Tuan.